Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 BMM 1044 iaitu pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Tajuk tugasan kami ialah kaedah mengeja Jawi berdasarkan teks sajak A. Samad Said. Sebelum meneruskan pembentangan kami, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Nik Nur Alia Huda binti Muhammad Laha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Faiza binti Nordin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatian Atira binti Muhammad Fauzi. Baiklah, kumpulan kami akan menerangkan tajuk kaedah-kaedah menulis Jawi yang terdapat dalam setiap rangkap yang telah kami kumpulkan sebelum ini. Jadi, tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita menikmati menonton video pembentangan kumpulan kami ini. Jadi, kita teruskan pembentangan kita dengan kaedah mengeja Jawi pada rangkap pertama. Ini adalah rangkap pertama saja A. Samad Said. Terdapat dua perkataan yang saya boleh analisis dalam kaedah mengeja Jawi pada rangkap pertama. Perkataan pertama iaitu perkataan denai. Perkataan denai mempunyai diftong I pada hujung perkataan denai. Huruf hamzah tidak ditambah bagi diftong I kerana pada perkataan denai, diftong I terletak pada akhir perkataan. Seterusnya, perkataan kalbu. Perkataan kalbu mempunyai dua suku kata iaitu suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Pada suku kata tertutup kal, terdapat huruf vokal A di tengah-tengah suku kata tertutup. Jadi, untuk ejaan Jawi, huruf alif digugurkan. Akan sambung untuk menganalisis hukum Jawi dalam rangkap yang kedua dan ketiga. Berikut merupakan petikan daripada rangkap yang kedua sajak merindui hukum. Setelah dianalisis, terdapat dua hukum yang didapati daripada rangkap yang kedua ini. Yang pertama iaitu homograf tidak hakiki. Homograf tidak hakiki, dalam hal ini terdapat huruf A dan I pepet yang wujud dalam sistem ejaan Jawi. Bagi mengelakkan kekeliruan ini, huruf A akan ditulis dalam perkataan jika perkataan tersebut boleh mengubah makna. Sebagai contoh, dalam baris yang pertama iaitu di sini diri sentiasa di taman. Perkataan taman akan diletakkan huruf alif kerana jika tidak diletakkan huruf alif, dia akan menjadi teman iaitu ta mim nun. Bagi hukum yang kedua dalam rangkap yang kedua pula iaitu hukum darlung. Terdapat 5 huruf dalam hukum darlung ini iaitu da, ro, lam, wa dan nga. Sesudah huruf-huruf darlung ini akan hadirnya huruf alif. Sebagai contoh dalam baris yang kedua iaitu menikmati unggas dan puspa menawan. Perkataan dan selepas huruf da tersebut akan wujudnya atau hadir huruf alif. Baiklah, kita akan beralih pula kepada rangkap yang ketiga. Setelah dianalisis rangkap yang ketiga, terdapat 3 hukum Jawi yang diperolehi daripada rangkap ini. Yang pertama iaitu penggunaan huruf hamzah. Hamzah akan diletakkan di semua kata dasar bila huruf alif menerima himbuhan se, ke dan di. Sebagai contoh pada baris yang kedua iaitu menghayati nikmatnya seindah syahdu. Perkataan seindah, kata dasar indah, dia menerima imbuhan se, oleh itu huruf alifnya akan menerima huruf hamzah pada perkataan indah tersebut. Hukum yang kedua iaitu penerimaan imbuhan. Selepas imbuhan ter dan ber akan hadirnya huruf alif. Sebagai contoh dalam baris yang keempat iaitu lebih cepat kita terasu dewasa. Perkataan terasu iaitu taro akan hadirnya huruf alif selepas imbuhan ter iaitu taro alif. Bagi hukum yang terakhir iaitu hukum homograf iaitu pengguguran huruf I pepet. Seperti yang kita tahu, huruf I pepet akan digugurkan dalam semua perkataan. Pada baris yang keempat iaitu lebih cepat kita terasu dewasa. Lebih pada ejaan yang sebenarnya iaitu la, ya, ba, ya, ha. Tetapi disebabkan I tersebut merupakan I pepet, maka ya akan digugurkan dalam perkataan lebih. Baiklah. Seterusnya, kita pergi kepada rangkap yang keempat. Dalam rangkap keempat ini, terdapat beberapa perkataan yang telah kami juga dapati. Jadi, berdasarkan slide di sebelah ini merupakan antara salah satu perkataan yang mempunyai kaedah menulis Jawi, yang adalah. Jadi, yang pertama adalah perkataan juga.
Perkataan ini didapati dalam rangka yang keempat, baris yang ketiga. Jadi mengapa kami memilih perkataan juga ini? Kerana dia mempunyai kaedah hukum kaga. Hukum kaga ini didapati apabila huruf tersebut ka dengan ga, dia berada di suku kata yang terakhir. Jadi apabila perkataan ini mempunyai huruf ga yang berdasarkan gambar di sebelah, perkataan ga ini tidak memerlukan penambahan huruf alif sesudahnya. Jadi terbuktilah bahawa hukum ka dan ga ini merupakan salah satu kaedah menulis jawi yang terdapat berdasarkan perkataan juga di sebelah ini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada perkataan yang seterusnya, iaitu perkataan gema, iaitu yang terdapat pada baris yang ketiga. Jadi, perkataan gema ini mempunyai kaedah menulis jawi yang berbentuk homograf hakiki. Kenapa homograf hakiki? Kerana homograf hakiki ini ialah, apa yang saya dapat faham, ialah apabila dua perkataan ejaan Rumi, dia membentuk ejaan jawi yang sama. Cuma, yang membezakannya adalah ejaan dalam Ruminya lah. Jadi, antara salah satu contoh lagi yang mempunyai ejaan jawi yang sama, yang membezakan ejaan Ruminya adalah, berdasarkan gambar di sebelah ini, adalah perkataan jim. Jadi, apabila perkataan jim dan gema ini walaupun berbeza dalam bahasa Melayunya, tetapi dalam ejaan jawinya membentuk ejaan yang sama bentuknya. Jadi terbuktilah bahawa homograf hakiki ini wujud dalam kaedah menulis jawi yang terdapat pada perkataan di sebelah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rangkaian yang kelima. Antara salah satu perkataan yang kami dapati adalah perkataan tapisan. Perkataan tapisan ini didapati pada baris yang kedua. Antara kaedah menulis jawi yang terdapat pada perkataan tapisan ini ialah imbuhan akhir an. Imbuhan akhir an ini dianya terbentuk apabila huruf nun itu ditulis pada kata dasar yang diakhiri selain huruf alif dan waw. Jadi boleh kita semua lihat perkataan tapisan ini, huruf nunnya tu ditulis pada kata dasar yang diakhiri memang betul-betul selain daripada huruf alif dan waw. Kenapa? Apa yang membezakan apabila huruf nun itu ditulis dengan kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif dan waw? Yang pertama, apabila huruf nun itu ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf alif, dia tidak memerlukan penambahan huruf alif kerana huruf alif tersebut telah wujud, telah terbentuk. Jadi terus sambung je lah huruf akhir an-nya tu. Yang kedua, apabila huruf nun itu ditulis pada kata dasar yang diakhiri dengan huruf waw, selepas huruf waw itu perlu menambah huruf alif sebelum akhir dengan huruf nun. Jadi terbuktilah bahawa dia mempunyai 3 jenis lah untuk huruf nun itu, untuk imbuhan akhiran an itulah. Jadi berdasarkan perkataan di sebelah ini, ianya memang huruf nun yang apabila ditulis dengan kata dasar yang diakhiri selain daripada huruf alif dan waw. Kerana kita dapati huruf tapisan ini, kata dasar yang sebelum huruf nun itu terbentuk adalah huruf sin. Jadi selepas huruf sin itu tiada penambahan huruf alif. Jadi dia terus sambung dengan huruf nun. Jadi terbuktilah bahawa imbuhan akhir an itu wujud dalam kaedah menulis jawi bagi perkataan tapisan. Baiklah, seterusnya antara perkataan yang terdapat dalam rangkaian yang kelima ini juga ialah perkataan aneka. Perkataan aneka ini terdapat pada baris yang ketiga.
Baiklah, perkataan aneka ini merupakan salah satu kaedah menulis jawi iaitu yang berbentuk hukum ka dan ga. Ianya sama sahaja seperti perkataan juga yang terdapat pada rangkaian keempat sebentar tadi. Jadi, perkataan aneka ini ia merupakan salah satu kaedah menulis jawi yang berbentuk hukum ka dan ga. Kerana hukum ka tersebut yang terdapat pada akhir suku kata tu dia berakhir dengan huruf ka. Jadi apabila huruf ka berada pada suku kata akhir, dia tidak memerlukan penambahan huruf alif. Sama sahaja seperti perkataan pada perkataan juga pada rangkaian keempat tadi, huruf ga, ianya juga terletak pada suku kata akhir dan tidak memerlukan penambahan huruf alif. Jadi terbuktilah bahawa perkataan aneka ini merupakan salah satu kaedah menulis jawi yang berbentuk hukum ka dan ga. Seterusnya, kita masuk kepada kaedah mengeja jawi pada rangkap terakhir dalam sajak A Samad Said, iaitu rangkap ke-6. Berikut merupakan rangkap ke-6 dalam sajak A Samad Said. Pada rangkap ke-6, saya menemukan 3 perkataan yang menggunakan kaedah mengeja jawi yang berbeza. Pada perkataan pertama, iaitu perkataan sasa. Perkataan sasa menggunakan kaedah mengeja jawi iaitu hukum luar darlung. Perkataan sasa diakhiri dengan vokal A. Huruf alif tidak ditambah pada suku kata akhir sa yang dimulai dengan huruf sin. Hal ini kerana huruf sin tidak tergolong dalam huruf darlung. Selain itu, perkataan kedua iaitu perkataan bersuara. Perkataan bersuara menggunakan kaedah mengeja jawi, kaedah hukum darlung. Perkataan bersuara diakhiri dengan vokal A pada akhir perkataan. Huruf alif ditambah pada suku kata akhir ra yang dimulai dengan huruf ra. Hal ini kerana huruf ra tergolong dalam huruf darlung. Akhir sekali, perkataan baca. Perkataan baca menggunakan kaedah mengeja jawi hukum luar darlung. Perkataan baca diakhiri dengan huruf vokal A. Huruf alif tidak ditambah pada akhir suku kata ca. Hal ini kerana huruf ca tidak tergolong dalam huruf darlung. Sekian itu saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.